Biodata Al-Biruni. Nama sebenar Al-Biruni ialah Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Gelaran beliau adalah Al-Biruni yang bermaksud merujuk kepada dua kitab. Kitab yang pertama ialah Kitab Al-Ansab yang ditulis oleh Sam'ani dan kitab kedua adalah Kitab Mujam Al-Budan yang ditulis oleh Yuqat Al-Hamawi. Tempat lahir beliau adalah di Khawarazm ataupun sekarang dikenali sebagai Uzbekistan, iaitu di Asia Tengah yang terletak di dalam kesempadan Kerajaan Parsi. Beliau dilahirkan pada 4 September tahun 973 Masihi ataupun bulan Zulhijjah pada tahun 362 Hijrah. Beliau wafat pada tarikh 13 Disember pada tahun 1048. Beliau mempunyai satu karya agung yang bertajuk Rasal Al-Biruni yang menjelaskan tentang ilmu matematik dan ilmu astronomi. Beliau mempunyai banyak ilmu iaitu mengenai ilmu falsafah, ilmu matematik, ilmu astronomi dan pelbagai lagi. Sememangnya Al-Biruni seorang tokoh yang sangat hebat. Jadi, apakah sifat-sifat yang ada dalam diri Al-Biruni? Pertama, inginlah saya ceritakan tentang satu kisah silam yang dilalui oleh Al-Biruni. Ketika kecil, Al-Biruni gemar memerhati alam dan seringkali timbul tanda tanya dalam fikiran beliau, siapakah penciptanya? Beliau sering terpesona dan kagum dengan kejadian matahari, bulan, laut, sungai dan gunung ganang. Oleh itu, sejak kecil beliau suka menjelajah hutan dan berlari-lari di padang pasir, dan setiap kali pulang semestinya dibawa balik oleh-oleh berupa kayu-kayu wangi yang akan diletakkannya di dalam rumah. Sifat ingin tahu yang tinggi yang ada dalam diri Al-Biruni ini amat mendorong beliau untuk mendalami bidang astronomi, matematik, fizik, perubatan dan sejarah. Seterusnya, perjalanan hidup Al-Biruni bukanlah mudah dan itulah yang menjadikan beliau seorang yang tidak mudah putus asa. Kegembiraan anak kecil itu berakhir setelah ayah beliau meninggal dunia. Yang paling sadis, ayah beliau hanyalah seorang peniaga kecil dan hasil perniagaan itulah yang menjadikan keluarga mereka boleh meneruskan hidup. Namun pada suatu hari, pertemuan beliau dengan seorang ahli botani telah mengubah hidupnya. Ahli botani itu menyedari tentang kehebatan Al-Biruni dan menawarkan beliau untuk mengambil upah dengannya mencari herba di hutan. Dan ahli botani itu mengajar banyak benda kepada Al-Biruni. Di sini inilah saya petik satu ayat Al-Quran dari surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini inilah saya petik satu hadis riwayat Imam Malik yang bermaksud, aku tinggalkan kamu dua perkara dan tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang padanya, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya iaitu sunnah Nabi SAW. Oleh itu, kita harus mencontohi sifat Al-Biruni yang tidak berpaling daripada agama Allah biarpun kejayaan beliau melonjak-lonjak. Moga-moga sifat Al-Biruni ini dapat menjadi teladan kepada kita, terutamanya anak muda zaman ini. Selepas kita mengenali sifat-sifat Al-Biruni sebentar tadi, mari kita sama-sama mengenali lebih lanjut lagi tentang Al-Biruni ni. Seperti yang kita tahu, sejarawan agung ini yang cintakan ilmu, beliau menuntut ilmu dari sejak kecil lagi dan juga fasih berbahasa Arab, bahasa Persia yang merupakan bahasa utama bagi negara Iraq, dan beliau juga mempelajari tentang pengetahuan alam. Disebabkan itulah beliau dikenali sebagai cendekiawan dalam bidang astronomi dan juga bidang matematik.
seperti yang kita tahu, mana ada orang belajar tak ada cikgu kan. Macam itulah. So Al-Biruni ni dia dia menuntut ilmu dalam bidang astronomi dan matematik daripada Abu Nars Mansur. Abu Nars Mansur ni dikenali sebagai tokoh ilmuwan matematik dan astronomi. Pada usia 20 tahun, beliau berhijrah ke tempat yang lain yang jauh dari tempat asalnya semata-mata untuk menuntut ilmu. Bagus kan Al-Biruni ni? Dia pergi merantau jauh semata-mata menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu je, tapi sebenarnya dia pergi merantau jauh tu untuk mencari kebenaran dengan berkongsi pendapat dengan ilmuwan yang lain. Salah satu tempat penghijrahan Al-Biruni ni ialah Iraq. Beliau berada di situ selama 3 tahun kerana beliau telah ditawan oleh pemerintah yang bernama Syam Al-Ma'ali Qaboos yang merupakan pemerintahan dinasti Ziyarid, dan tempoh pemerintahannya daripada 997 Masihi sehingga 1012 Masihi. Kemudian Al-Biruni ni dia berhijrah ke Gorgan kerana di situ beliau menjadi salah seorang pegawai untuk pemerintahan tersebut. Setelah beliau berada di Iraq selama 10 tahun, di mana beliau telah ditawan oleh seorang pemerintah dinasti Ziyari, iaitu yang bernama Syam Ma'uli Al-Qabur. Iaitu Syam Ma'uli Al-Qabur merupakan sebuah pemerintah di Ziyari yang mana untuk mengarahkan dia untuk menjadi pemerintah pegawai di pemerintahannya. Dan kemudian Al-Biruni terus berhijrah ke Afghanistan. Dan kemudian ditawan sekali lagi, di mana beliau telah iaitu seorang pemerintah sultan yang bernama Sultan Mahmud Al-Ghaznawi, dan beliau mengarahkan Al-Biruni ini untuk menjadi seorang ulama kepada beliau kerana beliau ingin menuntut ilmu bersamanya. Seperti kita tahu bahawa kebanyakan sejarah ilmu selalu berhijrah ke tempat lain di mana untuk menuntut ilmu. Itulah sifat-sifat yang teragung dalam diri mereka kerana mereka sangat mencintai ilmu tersebut. Dan apabila mereka berada di India, mereka ingin mengkaji dan mempelajari tentang peradaban kehidupan India, kemasyarakatan India dan agama Hindu. Dan hasil daripada penjelajahan tersebut, beliau telah mengemukakan sebuah kitab yang bernama Kitab Tarikh Al-Indi, iaitu kitab sejarah India, di mana menceritakan tentang sejarah India, bahasa kuno dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga, beliau iaitu Al-Biruni juga ingin mempelajari tentang bahasa kuno di India. Dan hasil daripada penutupan ilmu di India tersebut, beliau telah mengemukakan sebuah konsep, sebuah pendapat, iaitu agama Hindu merupakan iaitu merupakan konsep penjemahan yang mana persamaan dengan agama syahadat tauhid Islami dan juga Kristian. Selepas itu, seperti kita tahu, pada ketika beliau berusia 20 tahun, beliau telah menulis sebuah hasil kerja ringkas, iaitu kartografi, iaitu menceritakan tentang pembelahan bumi yang secara mendatar, dan juga beliau telah mengkaji tentang peredaran bumi mengelilingi matahari, iaitu dalam bidang astronomi tersebut. Hasil daripada sifat Al-Biruni yang tidak suka membuang masa dan suka ingin menuntut ilmu, dan akhirnya beliau telah menjadi seorang yang terpengaruh di antara dua tamadun, iaitu tamadun India, iaitu tamadun Arab dan tamadun Yunani. Dan pada masa yang sama juga, beliau telah menjalinkan hubungan erat antara para ilmuwan yang Islam dan bukan Islam. Sebagai contoh, Abu Sa'ad Al-Masihi yang merupakan ahli fizik yang beragama Kristen, dan juga beliau juga menjalinkan hubungan erat dengan ilmuwan-ilmuwan yang beragama Kristen di Syria. Okey, pendapat Al-Biruni dengan pendapat bagi saintis barat adalah beza sama sekali, di mana pendapat bagi saintis barat telah memberikan pendapat tentang logik akal, dan juga mereka ingin mengeluarkan pendapat tanpa ada kewujudan Tuhan, iaitu kewujudan Allah SWT. Manakala Al-Biruni ingin mengingatkan tentang kewujudan alam dan juga kewujudan Allah SWT. Itu berkaitan dengan agama kita sendiri. Okay. Dan kini Al-Biruni telah dijunjung tinggi oleh saintis barat seperti Maxwell yang merupakan seorang saintis di barat, dan beliau terkagum dan terpesona dengan sifat dan semangat belajar dalam diri Al-Biruni tersebut.
Tokoh Al-Biruni telah memberi banyak sumbangan kepada kita dalam pelbagai bidang. Beliau memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan matematik, khususnya dalam bidang teori dan praktik aritmetik, bilangan aritmetik, teori nisbah, geometri dan lainnya. Sumbangan terbesar Al-Biruni adalah pemikirannya dalam bidang matematik, iaitu konsep besar sudut segitiga 180 darjah dan memperkirakan nilai pi adalah 3.14 dan nilai 0.68 untuk sin 40 darjah. Oleh kerana beliau pakar dalam bidang matematik, jadi beliau boleh menerangkan sistem nombor India, Hindu numeral. Beliau juga boleh menjelaskan tentang prinsip kedudukan, principle of position. Beliau juga menghasilkan summation of geometric progression atau janjang dalam istilah Melayu. Ini adalah ilmu yang berkaitan tentang permainan catur. Beliau juga hasilkan trisection of angle, iaitu sudut-sudut boleh dibahagikan mengatasi masalah yang tidak boleh diselesaikan menggunakan pembaris dan kompas. Karangan Kanun Al-Masudi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan sisi daripada pelbagai gambar raja seperti segi 3 sisi dan segi 4 sama hingga segi 10 jejari sesuatu bulatan. Dalam bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentur. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda. Di samping trigonometri sfera ini, Al-Biruni turut menguasai aritmetik orang India. Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya berhubung dengan subjek itu, antaranya ialah Rashikat Al-Hind, zodiak di India, kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant, kaedah-kaedah orang India, Rusum Al-Hind dalam pengajaran aritmetik, dan Mansubat Al-Darab yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza. Dalam bidang kalender dan kronologi pula, beliau telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub. Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya, iaitu Tabir Al-Mizan wa Takbir Al-Azman. Bukunya yang bertajuk Tanqih Al-Tawarik membincangkan tentang tarikh, manakala buku Tasawur Amrul Fajr wal Syafiq fi Jihad Al-Gharb wal Syarq pula membincangkan tentang terbitnya fajar. Ia juga membincangkan tentang siang dan malam, bulan dan tahun, bulan serta matahari, juga penerangan terperinci mengenai pembezaan takwim, maklumat tambahan baru mengenai kalender orang India, mengubah takwim Sakala kepada takwim Hijrah. Sumbangan Al-Biruni adalah dalam bidang fizik. Hal yang dikatakan demikian kerana Al-Biruni telah menyelesaikan satu buku yang bertajuk Al-Qanun fil Ulumi Al-Haiti wa Nujumi. Dalam buku ini, dia membuktikan bahawa bumi itu bulat, planet dan bintang itu bulat, dan baik yang bergerak ataupun tidak bergerak. Kemudian, matahari, bulan dan bumi ini beredar mengikut edarannya masing-masing sesuai dengan ayat Yasin yang ke-40, dan yang bermaksud matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam tidak pula mendahului siang kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. Dalam pengamatan Al-Biruni juga dikatakan benda yang bergerak cepat dapat menyusul benda yang mendahulunya, seperti bulan dapat mendahului matahari kerana gerak bulan ini lebih cepat daripada matahari. Sebagai seorang ahli fizik, Al-Biruni telah memberi sumbangan dalam bidang pengukuran yang jenis berat dan berbagai zat dan hasil perhitungannya dengan cermat. Konsep ini sesuai dengan prinsip dasar yang diyakini bahawa seluruh benda ini tertarik kepada graviti. Seterusnya, Al-Biruni telah memberikan sumbangannya dalam bidang astronomi. Hal yang dikatakan kerana Al-Biruni telah mengeluarkan eksposé yang sangat panjang yang bertajuk Kitab Al-Qanun Al-Mas'udi. Dalam kitab ini, Al-Biruni telah mengeluarkan secara terperinci dan komprehensif tentang ilmu astronomi. Dalam ilmu ini, Al-Biruni telah menemukan sebuah alat, iaitu astrolab, yang dapat mengetahui tentang posisi sesebuah planet. Dengan menggunakan astrolab ini, Al-Biruni telah mengakui bahawa bumi ini berputar pada paksinya dan memiliki gaya graviti. Al-Biruni diakui seorang yang sangat-sangat memberikan astronomi secara tingkat dan kepekatan dan ketelitian yang luar biasa.
Hal ini kerana Al-Battani dalam bidang ini berjudul mengenai sains bintang telah diterjemahkan di barat dengan judul De Scientia Stellarium. Terima kasih. Al-Biruni menghadapi banyak cabaran dan rintangan untuk mencapai impian beliau. Menginjak usia 20 tahun, beliau selalu menulis karya dalam bidang sains. Beliau juga kerap bertukar pandangan dan pengalaman dengan Ibn Sina, iaitu ilmuwan besar Muslim yang terpengaruh di Eropah. Al-Biruni membesar di situasi politik yang berkeadaan keruh dan kurang menentu. Ketika beliau berusia 20 tahun, dinasti Khawazmi digulingkan oleh Emir Mamun. Saat itu beliau meminta perlindungan dan berpindah ke istana Sultan Nur Ibn Mansur. Pada 998 Masihi, Al-Biruni dan Sultan berangkat ke Gurgan di Laut Kaspia. Beliau tinggal di wilayah itu selama beberapa tahun. Selama tinggal di sana, Al-Biruni menyelesaikan salah satu karyanya, iaitu Chronology Ancient of Nations. Sekira 11 tahun berkemudian, beliau kembali ke Khwarizmi. Setelah kembali ke Gurgan, beliau menduduki jabatan tertinggi sebagai penasihat sekaligus pejabat istana bagi mengganti Emir Mamun. Pada 1017 Masehi, situasi politik Khwarizmi bergolak menyusul kematian anak kedua Emir Mamun akibat pemberontakan. Khwarizmi pun diceroboh oleh Mahmud. Mahmud lalu membawa para pejabat istana Khwarizmi untuk mempertingkatkan kerajaannya dan memperkuat kuasakan kerajaannya. Al-Biruni adalah seorang ilmuwan dan pejabat istana yang semua orang diminati dan diikutinya. Selain itu, ilmuwan lainnya yang dibawa ke Ghazna ialah ahli matematik Ibnu Iraq dan seorang doktor Ibnu Kamar. Untuk mempertingkatkan prestasi istana dipimpinnya, Mahmud sengaja membawa para sarjana dan ilmuwan ke istana Ghazna. Pertandingan antara ilmuwan dengan Al-Biruni telah berlaku. Bagi menyelesaikan pertelingkaan dan perselisihan itu, Al-Biruni menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk mengatasi masalah dengan aman dan damai. Al-Biruni juga menggunakan keilmuan beliau dalam astronomi untuk menyelesaikan masalah ini. Meski Mahmud terkesan memaksa, Al-Biruni menikmati keberadaannya di Ghazna. Di istana dia dihormati dan dengan selesa dan dapat mengembangkan pengetahuan yang dikuasainya. Salah satu tugas Al-Biruni adalah menjadi astrologi istana bagi Mahmud. Pada 1017 Masehi dan 1030 Masehi, Al-Biruni berkesempatan melancong ke India. Selama 13 tahun di India, beliau mengadi selo-belo India untuk melahirkan apa yang dikenali sebagai Indologi yang bermaksud kajian tentang India. Di negara Hindustan itu, beliau mengumpulkan berbagai-bagai bahan bagi penelitian monumental yang dilakukannya. Beliau mengaji dan mengumpul sejarah, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Ibn Sina.